salam sejahtera dan salam Sarawak Kesayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB merupakan sebuah parti yang berteraskan perpaduan dalam membangunkan Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Bureau Immigration dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Gala berkata, atas prinsip itu PBB masih relevan hingga kini di kalangan rakyat Sarawak dalam membawa arus pembangunan negeri menjelang 2030. Atas sebab itu juga jelasnya PBB terus kekal dan menang di kerusi Dun Mulu pada pilihan raya negeri ke-12 PRN12 yang lepas. Sehubungan itu, para ahli diseru agar terus jadikan parti PBB sebuah parti yang eksklusif serta tiada perebutan kuasa di kalangan pemimpin dan akar umbi kerana ianya bukan budaya PBB. Beliau berucap demikian ketika merasmikan mesyuarat agung 3 tahun sekali perwakilan cawangan PBB Dun Mulu di Eastwood Valley Golf and Country Club Miri pada Sabtu. Pada mesyuarat itu, Datuk Gerawat telah dipilih sebagai Ketua Cawangan PBB Dun Mulu bagi sesi 2022 hingga 2025 secara sebulat suara, manakala Osat Bilong dipilih sebagai Ketua Pemuda dan Datin Esther Mujan Balan sebagai Ketua Wanita PBB Dun Mulu. Sementara itu, pada sebelah paginya, Datuk Gerawat ketika merasmikan mesyuarat perwakilan Pergerakan Wanita PBB Cawangan Dun Mulu berkata, pergerakan wanita telah banyak membantu jentera PBB dan gabungan Parti Sarawak GPS dalam PRN12 lepas dengan mencapai kejayaan yang membanggakan. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan semua perwakilan cawangan, wanita dan pemuda PBB Dun Mulu untuk terus mengekalkan perpaduan yang sedia ada demi kemakmuran masyarakat Dun Mulu. Laporan seterusnya, Kedutaan Negara Malaysia dan Kedutaan Negara Kemboja diminta bekerjasama dalam operasi menyelamatkan 6 orang rakyat Sarawak yang menjadi mangsa penipuan untuk bekerja di Kemboja. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Loh Ke Chiang berkata, bantuan kedutaan termasuk pihak polis dari kedua buah negara diperlukan untuk turut sama dalam membantu menyelamatkan mangsa berkenaan. Pada sidang media di Pusat Khidmat Dun Batu Kitang pada Jumaat, beliau menjelaskan mangsa adalah terdiri daripada 6 lelaki tempatan berumur antara 19 hingga 38 tahun. Sehubungan itu, beliau menyeru orang ramai terutamanya golongan muda agar tidak mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan lumayan di luar negara. Di Miri pula, Persatuan Wanita Orang Ulu Miri PWOUM telah mengadakan majlis prasambutan Hari Gawai bertempat di Hotel Dinasti Miri pada Jumaat. Majlis telah dihadiri Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Dalam ucapannya, beliau merakamkan penghargaan kepada PWOUM di atas jemputan merasmikan majlis prasambutan Hari Gawai itu. Katanya lagi, pada tahun ini masa cepat berlalu di mana Hari Gawai akan disambut tidak lama lagi. Bagi masyarakat Dayak, sambutan pra-Gawai diadakan sebelum acara kemuncaknya yang disambut pada 1 Jun nanti. Pada majlis itu, Datuk Sebastian yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau telah menyerahkan sumbangan peruntukan kepada PWOUM bagi melaksanakan aktiviti tahunan mereka pada tahun ini. Berita selanjutnya, perayaan Hari Raya Aidilfitri di Kampung Melayu Belaga dimeriahkan dengan penganjuran Majlis Ramah Tamah Aidilfitri yang dihadiri 200 penduduk kampung di Dewan Serbaguna Kampung Melayu Belaga. Program anjuran Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Melayu Belaga pada Jumaat itu telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Belaga, Datuk Liwan Lagang. Dalam ucapannya, Datuk Liwan sempat merakamkan penghargaan atas jemputan ke program tersebut serta berasa teruja kerana warga tempatan dapat balik ke kampung selepas 2 tahun tidak dapat meraihkan Hari Raya bersama-sama ahli keluarga dan saudara. Untuk rekod, pelbagai aktiviti telah diadakan di Kampung Melayu Belaga sempena sambutan Hari Raya tahun ini. Antaranya termasuk pertandingan cabutan bertuah, pertandingan lampu neon, pertandingan pakaian seragam kanak-kanak, pertandingan karaoke dan pertandingan bola tampar. Turut diadakan majlis penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang bagi semua jenis pertandingan yang telah dianjurkan sepanjang program tersebut. Di Sepauh, setelah 2 tahun terhenti susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kini warga tempatan kembali menganjurkan acara tradisi pertandingan bertuntung. Pertandingan bersempena sambutan Aidilfitri tahun 2022 itu dianjurkan oleh Pergerakan Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban dari 29 April hingga 2 Mei 2022.
Penduduk kampung ketika ditemui memberi maklum balas yang positif berkenaan penyertaan mereka dalam pertandingan tersebut. Pertandingan bertuntung itu telah disertai 4 ranting PBB Dun Cawangan Bukit Saban di Kampung Sepauh iaitu ranting Kampung Hilir Sepauh dengan 18 penyertaan, ranting Kampung Tengah Sepauh sebanyak 17 penyertaan, ranting Kampung Hulu Sepauh dengan 22 penyertaan dan juga ranting Kampung Lot Sungai Pegan Sepauh sebanyak 16 penyertaan. Hadiah yang diberikan kepada para pemenang adalah hasil sumbangan daripada Timbalan Premier Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban Datuk Amar Douglas Uga Embas. Sementara itu, Hari Ibu atau Mother's Day disambut pada hari Ahad kedua bulan Mei setiap tahun di seluruh dunia. Ia disambut bagi menzahirkan penghargaan kepada golongan ibu yang telah berjasa demi kebahagiaan keluarga dan anak mereka. Justru sempena sambutan Hari Ibu kali ini, Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Pujut telah menyediakan hadiah berupa kuntuman bunga carnation kepada para ibu dan wanita yang hadir bersenam di Taman Bulatan Miri pada Jumaat. Hadir bagi menyempurnakan pemberian bunga tersebut ialah Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu serta Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut merangkap Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Sang. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.